Rahmatullahi wabarakatuh. Tacha Wang Seng Hao. Welcome. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Najib, saudara pengurusi majlis, insya-Allah Perdana Menteri kita yang baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat, saudara Nick, calon kita di Setiawangsa, saudara Zahir, calon kita di Wangsa Maju, Datin Paduka Dr. Tan UQ, mantan Ahli Parlimen Wangsa Maju, saudara-saudari, adik kakak yang dihormati sekalian. Pertama, kita kena bersyukur kerana tidak hujan. Saudara-saudara, kalau tidak lenjan kita ramai-ramai macam ini. Kedua, saya minta yang menonton di balkoni, di sekeliling, jaga diri baik-baik, jangan jatuh. Saudara-saudari, kita ada hanya 3 hari lagi sebelum rakyat Malaysia keluar mengundi. Semasa kita mula-mula menyusun untuk masuk pilihan raya kali ini, saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kawan-kawan yang lain, saya boleh sebut bahawa kita tidak pernah terfikir bahawa tempoh 2 bulan itu cukup untuk kita meyakinkan rakyat bahawa Pakatan Harapan adalah kerajaan yang akan membantu kita lepas ini. Tapi kalau tengok kehadiran malam ini, kalau tengok momentum yang telah pun kita bina setiap sehari, saya rasa bukan saja kita mendabik dada, kita bersyukur, tapi saya rasa UMNO Barisan Nasional dan Perikatan Nasional PAS dan Bersatu pun sekarang, kalau dulu masa PKP rakyat angkat bendera putih, 2 hari lagi saudara-saudari, BN dan PN akan angkat bendera putih dengan kita. Tidak pernah sekalipun dalam kempen-kempen pilihan raya yang lepas-lepas sejak 10-15 tahun yang lepas, kita masuk dalam keadaan lawan kita begitu kucak-kacir. Kita tengok minggu lepas, kita ingat dia kucak-kacir sebab masing-masing takut kalah di kawasan. Minggu pertama, saya tahu ramai daripada kawan-kawan yang bimbang kalau momentum Perikatan Nasional itu nampak kuat dengan agenda perkauman yang mereka bawa. Tapi semalam, hari ini, saudara-saudari, rakyat sendiri dipertontonkan bahawa sesama mereka pun, mereka kini sudah angkat separuh bendera putih kerana mereka sendiri mengakui yang berada di depan dan berpeluang paling baik untuk membentuk kerajaan adalah Pakatan Harapan. Sebab itu mereka mula bergaduh sesama sendiri. Tidak pernah dalam sejarah negara kita timbalan Presiden UMNO boleh buat kenyataan terbuka kepada Presiden UMNO di dalam media, memberi amaran kepada Presiden UMNO bahawa dia tidak ada kuasa untuk merunding membentuk kerajaan. Tak pernah berlaku. Sebabnya sekarang dalam UMNO pun tahu mereka tidak akan dapat kerusi majoriti. Dari sebab itu, Zahid nak runding. Dia ingat kalau dia yang runding, dia jadi Perdana Menteri. Sebab itu, Tok Mat nak runding juga. Sebab Tok Mat berkira-kira kalau dia runding, mungkin dia jadi Perdana Menteri. KJ berpandangan jauh sedikit. KJ dia berpandangan jauh sedikit. Dia kira-kira UMNO akan kalah
dia bukan nak jadi Perdana Menteri, dia nak cantas Zahid terus lepas ini, saudara-saudari. Sebab itu secara terbuka, mana pernah kita masuk pilihan raya, UMNO Barisan Nasional bercakaran begitu rupa. Sampai ada hujah terbuka daripada kalangan mereka tentang siapa nak jadi presiden lepas ini, siapa nak jadi Perdana Menteri. Dah ada berapa calon UMNO Barisan Nasional ni, sampai 3-4 calon nak jadi Perdana Menteri ni. Nasihat saya kepada kawan-kawan UMNO, menang dulu. Lepas menang baru kamu boleh berkira lah. Sekarang ini tak nampak gaya UMNO Barisan Nasional menang. Dan tugas kita dalam Pakatan Harapan bukan saja kita menang, kita pastikan pimpinan-pimpinan kanan UMNO Barisan Nasional kalah di kursi masing-masing, saudara-saudara. Itu Barisan Nasional. Kemudian ada pula Perikatan Nasional. Susah tau. Boleh tak cari nama yang jauh sikit? Barisan BN lah, PN lah. Carilah nama lain-lain sikit, kan? Perikatan Nasional. Ini cerita Perikatan Nasional. Bersatu dengan PAS masuk pilihan raya. Dia nak scam rakyat Malaysia. Dia nak scam orang Melayu. Dia boleh cerita kononnya bahawa kalau orang Melayu ni tolaklah UMNO tu sebab UMNO tu kotor, rasuah, jahat. Dia boleh orang scam macam ni lah. Scammer memang macam ni. Kita tahu dia buruk, kita tahu dia kotor, dia boleh mengaku dia paling bersih sekali sehari-hari. Perikatan Nasional boleh mengaku yang bersatu dengan PAS ni bersih. Kalau PAS tu nak kata dia bersih, saya fahamlah dia tak cerdik sangat nak sakau. Lama-lama kalau dia cerdik, sakau banyak juga. Tapi kalau PAS nak kata Perikatan Nasional ini bersih sebab bersatu, gila ke apa? Kita dah beritahu yang cerita kapal LCS 67 bilion tak muncul-muncul ni, siapa watak utama? Bersatu. Esok saya cerita lagi, bawa balik cerita Meriam. Soal pertahanan negara. Siapa sakau watak utama? Bersatu. Tapi demi untuk kuasa, PAS, dia rasa dia ada kuasa paling hebat di kalangan orang Islam dan Melayu di negara ini. Dia ada kuasa mensucikan orang. Siapa yang kotor macam mana pun, rasuah teruk macam mana pun, berkawan dengan PAS, terus suci. Dulu dia sucikan Najib dengan 1MDB. Mudah saja. Kena scam dengan Najib sebelum PRU 2018. Panggil Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan Ibrahim Tuan Man terus cakap, ana berpuas hati. Lepas UMNO dia sucikan, sekarang dia sucikan pula bersatu. Sebab tu Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang kemanasan bila Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut parti yang paling kaya sekali masuk pilihan raya ini adalah Perikatan Nasional. Kita boleh tengok daripada kempen dia, kita boleh tengok daripada bahan dia, kita boleh tengok daripada macam mana dia bayar budak-budak untuk buat kandungan TikTok. Kandungan TikTok pun kau bayar. Tapi saya pernah sebut kepada Tan Sri Muhyiddin, kalau Tan Sri Muhyiddin dan Perikatan Nasional ingat yang PAS ni nampak bendul, PAS ni tak cerdik bab-bab scam orang ini, saya pernah sebut kepada Bersatu, selepas keluar pilihan raya ini, yang akan kena scam bukan rakyat Malaysia, tetapi Bersatu bakal kena scam dengan PAS, saudara-saudari. Saya sebut daripada minggu lepas lagi. Sebab saya kata PAS tidak ada niat untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional. PAS
hanya menggunakan Bersatu dan Perikatan Nasional sebab dia tahu Perikatan Nasional banyak duit. Perikatan Nasional Bersatu bayar semua bahan kempen, semua lancar. Tapi kalau kita tengok, Perikatan Nasional hanya ada peluang untuk menang di negeri-negeri pantai timur dan di negeri utara. Di sini sepatutnya Bersatu dah faham dah dia nak kena scam. Sebab di negeri-negeri ini, PAS tidak pun bertanding pakai logo Perikatan Nasional. PAS pakai logo PAS. Dia tak pakai Perikatan Nasional. Sebab itu bila lepas keputusan pilihan raya dalam beberapa hari lagi, besar kemungkinan keadaannya begini. Apabila telah keluar keputusan, PAS mungkin menang 20 kursi begitu, tapi itu di bawah logo PAS. Perikatan Nasional mungkin hanya menang 4-5 kursi saja. Yang itu saja Perikatan Nasional. Sebab itu bila masuk ke situ, rancangan PAS ialah selepas pilihan raya, mereka sebelum ini menjangkakan UMNO menang lebih besar daripada Pakatan Harapan, lebih besar daripada Bersatu. Maka rancangan mereka ialah kekasih lama kembali dating kembali. Rancangan mereka PAS ini daripada awal kita dah tahu. Dia gunakan Perikatan Nasional untuk gunakan sumber yang Tan Sri Muhyiddin ada. Kemudian dia cuba menang dengan wang, dengan sumber itu di negeri-negeri dia, pakai logo dia. Lepas menang, mereka akan kembali selepas talak 2 sebelum ini untuk peluang terakhir rujuk balik bernikah sekali lagi dengan UMNO. Saya sebut minggu lepas, orang tak percaya, orang PAS marah. Banyaklah budak-budak PAS buat TikTok ni. Fitnah. Fitnah. Hari ini saudara-saudari bukan keluar daripada mulut saya, keluar daripada mulut Taqiyuddin, saudara-saudari. Dia dah panik. PAS dah panik sekarang. Perkiraan dia dah tersasar. Dia ingat UMNO akan menang 80-90 kursi. Kalau campur 20 kursi dia tu, UMNO dan juga PAS boleh bergabung buat kerajaan sesama dia. Sekarang ini semua kaji selidik, semua laporan meletakkan Pakatan Harapan paling ke depan dengan 90 kursi lebih. Jadi Taqiyuddin dan PAS kira mampus. Jadi dia sebut awal-awal bahawa PAS terbuka untuk bergabung dengan UMNO untuk bentuk kerajaan selepas ini. Sebab itu saya nak baru mula tu, belum mula ceramah lagi. Saya nak mula dengan bercakap terus kepada pengundi-pengundi Melayu yang masih lagi terpengaruh dengan permainan soal perkauman, soal Melayu lawan Cina dan lain-lain. Saudara-saudari telah kena scam. Lebih baik tahu kena scam awal. Kalau kita order barang kat Shopee, sebelum tekan butang bayar tu, baca review dulu. Bacalah review dulu. Kalau semua orang duk kata ni scam ni, barang ni koyak, ni scam ni, order minyak wangi datang minyak panas. Rakyat Malaysia yang Melayu yang masih lagi keliru, betul ke tidak ni kita tak boleh nak undi Pakatan Harapan sebab kita kena undi Melayu Islam. Saya nak beritahu, cukuplah saudara-saudari kena scam dengan PAS, dengan UMNO, dengan Bersatu yang berselindung di belakang nama agama dan kaum demi mereka untuk dapat bangsawan tempat kedudukan kekayaan, saudara-saudari. Baik, PAS ada problem lagi besar sekarang ni. Sebelum ini, minggu lepas, PAS juga dah keluarkan fatwa baru.
Sekarang bila minggu lepas dia keluar fatwa baru tu, belum apa-apa lagi pun pengundi PAS pun dah pening kepala ni. Fatwa bertukar ni tapi dia tak compute, orang kata. Kalau masukkan dalam komputer, fatwa dia komputer crash. Sebab dia kata tak boleh undi BN dan PH nanti masuk neraka. Itu pun dia dah jam dah sebab dia lupa. Dulu dia kata, kalau ada calon yang Melayu lawan calon yang bukan Islam, macam mana jahat pun calon Melayu itu wajib kita undi calon Melayu. Lepas tu dia kira balik Allah jam. Sebab ada calon-calon Perikatan Nasional yang bukan Melayu lawan calon Melayu daripada Pakatan Harapan. Jadi kalau di Sungai Petani contohnya, pengundi PAS nanti jam. Sebab ikut fatwa terlebih dahulu, kena undi Melayu lawan bukan Melayu. Tapi yang terbaru pula kata, kalau undi PH, walaupun dia Melayu, masuk neraka. Okey ya, okey ya. Pagi ini, bila Taqiyuddin kata, PAS terbuka untuk bekerjasama dengan UMNO, macam mana ni? Maksudnya, yang UMNO tu akan keluar neraka ke macam mana ni? Sebelum pilihan raya masuk neraka, lepas keluar pilihan, lepas habis pilihan raya keluar neraka ke macam mana ni? Lagi confused, aku pun confused. Sebab itu saya nak beritahu bahawa isu sebenar kita bukan soal Melayu, Cina, Islam. Kalau tengok di Danau Kota malam ini, kalau saya kira berapa pakcik ada kopiah ni, pakcik yang pakai kopiah ni sama banyak lebih kurang dengan pakcik orang biasa yang tak pakai kopiah. Melayu ada, Cina ada, India ada, muda tua ada. Sebab saudara-saudari orang cerdik, saudara-saudari tahu bahawa isu sebenar negara kita bukan soal Melayu lawan Cina, lawan. Ini semua permainan bangsawan-bangsawan yang melaga-lagakan rakyat biasa supaya rakyat sibuk bergaduh sesama kita sementara dia sakau duit di atas saudara-saudari. Sebab itu orang kata power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Marilah orang macam mana pun, marilah ustaz macam mana pun, bila mereka mula merasa kemewahan, dia akan cari jalan apa pun untuk beritahu kepada orang di bawah supaya mereka kekal berada di kedudukan menteri, dapat kelebihan, gaji ratus-ratus ribu ringgit kerana apa nak pising pasal rakyat semua ni. Kalau aku tiap-tiap 4-5 tahun, aku boleh main isu perkaunan, laga-lagakan rakyat biasa. Buat apa aku nak sibuk-sibuk fikir pasal selesai masalah gaji? Buat apa aku nak fikir soal sibuk-sibuk nak selesaikan masalah perumahan? Apa kisah budak-budak keluar universiti dapat kerja ke tidak? Bukan masalah aku sebab setiap 5 tahun sekali, tiba-tiba kita ada parti komunis dalam negara ni. Sebelum tu tak ada. Senyap tak ada parti komunis. Nak masuk pilihan raya, ada parti komunis biji. Habis pilihan raya, tak adalah parti komunis. Biskut Chip More pun tak macam ni, saudara-saudari. Sekejap ada, sekejap tak ada. Sebab itu, kempen kita kena tumpu kepada soal yang benar-benar penting untuk rakyat. Soalnya begini, kita ada masalah yang kita telah warisi daripada berpuluh tahun yang lepas. Oleh kerana pimpinan daripada UMNO Barisan Nasional yang memerintah 60 tahun sebelum ini telah terpisah daripada denyut nadi rakyat, akhirnya UMNO rosak daripada dalam sehingga menjadi lubuk kaki rasuah, maka masalah-masalah itu tidak diselesaikan. Setiap tahun, setiap 5 tahun kita masuk pilihan raya, rakyat masih tanya benda yang sama. Macam mana dengan gaji kami? Kami tengok menteri makin kaya, kereta makin besar, tapi gaji kami makin kecil. Kalau orang tanya, dia kata kamu kena kerja kuat lagi. Saudara-saudari, kita orang biasa yang bekerja cari rezeki macam biasa,
kita tahu kalau nak banding kita kerja dengan menteri-menteri, kita jauh kerja lebih kuat, saudara-saudari. Orang biasa bangun pagi, sediakan persiapan anak, masuk jam sebab tak ada outrider nak tolong clearkan jalan untuk kita. Hantar anak, ada yang hantar kepada pengasuh dulu, ada yang hantar ke sekolah, cepat-cepat pergi kerja. Yang kena berniaga, pagi-pagi dah kena bangun, saudara-saudari. Berani menteri kata, kalau rakyat tanya bila gaji kami boleh naik, berani menteri kata rakyat kena rajin, produktiviti kena tinggi sebelum gaji kena naik. Sebab itu saya kata isu sebenar ialah isu tata kelola. Isu sebenar ialah isu kebolehan mentadbir. Isu sebenar sakau dengan kawan-kawan bangsawan, saudara-saudara. Hari ini ada 2-3 perkara besar yang berlaku kepada saya, yang bagi saya nak kongsi dengan orang ramai dan yang menonton, yang meyakinkan lagi saya bahawa kita kena lawan, tetap lawan, sebab sistem negara kita ini makin korup dan makin rosak. Tadi saya pergi buat laporan polis terhadap 2 orang watak, seorang yang berceramah atas pentas PAS, Ketua Pemuda Pasik, yang bagi fatwa undi BN dan PH masuk neraka. Saya nasihatkan dia, kau cari peguam awal-awal. Sebab kes itu jelas, insya-Allah saya berdoa supaya dia kena dakwa lepas ini, biar dia jawab dalam mahkamah. Saya buat laporan polis juga terhadap seorang pelakon yang bagi kenyataan kalau ikut darah dia dan kalau negara ini tidak ada undang-undang, dah lama dia sembelih ramai orang bukan Melayu. Ini watak-watak yang dipupuk oleh budaya dan kempen perkauman yang dibawa oleh Perikatan Nasional. Dia tidak sedar bahawa percakapan begini, kempen begini, sedang dia syok sebab ada 10-20 orang budak PAS yang sokong dia di bawah itu. Kalau tidak dibendung, dia bawa malapetaka kepada negara kita. Kalau ada ketidaktenteraman, dia bukan soal semata-mata soal keselamatan awam. Dia soal ekonomi negara kita, saudara-saudari. Dia soal kesejahteraan. Kerana kalau berlaku sesuatu akibat daripada kenyataan-kenyataan yang mengapi-apikan sentimen perkauman ini, sekarang ni pun orang tak nak datang Malaysia, pelabur dah lagi di Malaysia. Bayangkan sekarang ni, saya faham lah sekarang ni, pelabur nak datang, dia kena jumpa Ismail Sabri. Dia duduk bercakap dengan Ismail Sabri pun tertidur, dia pun tertidur. Ismail Sabri suruh pergi jumpa Azmin Ali. Sebab Menteri Industri. Dia Google Azmin Ali, dia jumpa video. Habis dia lagi. Sekarang ni pun dah susah, saudara-saudari, untuk kita tarik pelaburan. Tapi bayangkan kalau ada sesuatu yang malapetaka disebabkan kebencian perkauman yang diapi-apikan oleh PAS dan Perikatan Nasional ini, negara kita ini akan dikenali di seluruh dunia sebagai negara yang kucak-kacir akibat sengketa perkauman. Mana ada pelabur yang nak masuk negara ini? Mana ada orang yang ingin mempertaruhkan wang mereka dalam negara kita? Kalau sekarang mata wang kita dah jatuh teruk, kalau perkara macam itu berlaku, mata wang kita akan terus merudum. Mata wang merudum, import naik, harga barang makin naik. Tapi saya faham orang PAS semua ni tak faham semua ini. Demi untuk mendapat 1-2 kerusi tambahan, mereka terus main soal perkauman, soal keagamaan, melaga-lagakan. Sebab itu saya nak ucap terima kasih kepada abang-abang polis yang ada di seluruh negara kita.
Sebab sebelum saya pergi ke Balai Polis hari ini pun, tahniah PDRM dan Bukit Aman yang telah pun membuka siasatan terhadap dua watak ini. Saya dimaklumkan mereka akan disiasat di bawah 3 akta. Lain kali nak bercakap, bacalah akta dulu. Saya lainlah, aku selalu kena tangkap. Jadi akta tu tahu, akta ni tahu, sama ni tahu, dah biasa masuk lokap. Bila dia buat ucapan benci, kebencian macam itu, ada 3 akta yang dia telah langgar. Very clear breach of the law. Satu, ialah akta komunikasi. Kamu pandai-pandai naikkan kandungan yang mengundang kemarahan sehingga mengancam ketenteraman awam, salah di sisi akta. Kedua, Seksyen 504 Kanun Keseksaan mengeluarkan kenyataan dan juga percakapan yang boleh menimbulkan kemarahan sehingga mengancam ketenteraman awam. 2. Yang ketiga ni yang saya rasa dia tak tahu. Saya nak maklumkan kepada penceramah-penceramah PAS dan pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional. Akta Pilihan Raya Seksyen 4A dengan jelas menyatakan bahawa mana-mana calon yang mengeluarkan kenyataan atau kempen yang bersifat perkauman yang menimbulkan kemarahan antara Melayu dan bukan Melayu, itu dikira melanggar Akta Pilihan Raya. Jadi saya nak maklumkan malam ini di Danau Kota dan semua rakyat Malaysia, pasukan peguam kita akan menjejaki setiap seberapa banyak ucapan daripada pimpinan PAS, Muhyiddin sendiri dan juga Perikatan Nasional. Kalau ada mana-mana kenyataan mereka yang melanggar Seksyen 4A Akta Pilihan Raya, kalau kamu menang pun, kami akan cabar di mahkamah supaya kamu hilang kursi kamu. Saya harap ini satu peringatan kepada semua. Kepada semua calon, baik yang di dalam Pakatan Harapan, baik yang di dalam Perikatan Nasional, di dalam Barisan Nasional. Cukup-cukuplah kita bermain dengan sentimen perkauman, tumpu soal rakyat. Bentangkan macam mana nak naikkan ekonomi rakyat. Cerita macam mana kita nak kembangkan ekonomi kita supaya anak-anak muda ada lebih banyak peluang. Maklumkan kepada yang keluar universiti macam mana kita akan tingkatkan kemahiran mereka supaya sementara mereka duduk di Kuala Pilah tetapi mereka boleh bekerja dengan syarikat-syarikat di United States, di Eropah, di Jepun dan lain-lain. Cerita yang itu kalau nak menang pilihan raya. Satu lagi benda yang bagi saya membayangkan betapa rosaknya negara kita dan betapa perlunya kita berubah 3 hari lagi. Lebih kurang 3-4 minggu lepas, semua calon keadilan mengisytiharkan harta. Saya yakin, Datuk Seri Anwar yakin, kita semua sebulat suara. Ini adalah satu standard baru yang kita nak buktikan kepada rakyat, standard dan wibawa integriti calon-calon yang masuk pilihan raya. Ia ingatan kepada setiap orang yang nak jadi wakil rakyat bahawa kamu kena berhati-hati dengan hidup kamu, kerana setiap kehidupan kamu, kereta apa kamu pakai, rumah mana kamu ada, berapa wang, di mana kamu bercuti, dengan pengisytiharan harta setiap tahun sebelum menjadi wakil rakyat dan selepas jadi wakil rakyat, tiap-tiap tahun rakyat boleh semak satu-satu. Itu satu langkah pencegahan supaya dengan standard yang lebih tinggi ini cara kita untuk kita elakkan rasuah dan penyelewengan. Seperti Mak Saleh kata, prevention is better than cure. Tengok Najib, kita semua ialah lega lah dia sekarang bercuti di Hotel Kayang, betul. Kita anggap lebih ramai lah yang bercuti bersama-sama dia dekat hotel
Yang bayar pun kita, dia makan tiap-tiap hari. Tapi wang yang hilang itu telah hilang, saudara-saudara. Wang itu tidak akan kembali dan kita akan menanggung sampai 3-4 generasi akan datang. Sebab itu kalau orang UMNO kata benda ni tak penting, kalau Haji Hadi, Hadi Awang kata benda ni bodoh, dia boleh jawab, dia kata bodoh. Ini adalah standard yang lebih tinggi kerana kita tak mahu benda itu dah berlaku baru kita kejar. Sebab kalau dah berlaku, duit itu dah hilang. Kita nak supaya kita tapis awal-awal. Kita semak awal-awal dan kita sentiasa mengikuti dan mengawasi setiap wakil rakyat kita supaya mereka tidak bermewah. Supaya mereka tidak mengumpul kekayaan yang tak masuk akal. Itu cara yang lebih baik untuk kita mengelakkan penyelewengan daripada tunggu wang kena sakau baru nak cari. Saya pun isytiharkanlah harta. Harta aku tak adalah banyak. Yang banyak tu atas kertas. Harta saya dalam bank macam tu lah. Wang ada 63,000. KWSP ada 1 juta lebih. Kemudian rumah 2 biji lebih kurang 1 juta lebih. Kereta 10 tahun. Saya hidup macam orang biasa. Daripada saudara saya kenal saya berkempen sampai sekarang. Yang berbeza hanya saiz perut saya. Yang lain kasut aku, baju aku lebih kurang sama sampai sekarang. Kereta apa. Jadi saya ingat itu adalah hasrat kita kepada rakyat untuk kita letakkan piawai yang baik. Macai-macai UMNO, BN, PN ni dia pergi buat laporan kepada SPRM. Sepatutnya SPRM tengok benda tu. SPRM kata kau ni gila ke apa? Harta dia 18 juta, 16 juta tu atas kertas. Dia tak ada duit pun. Hanya kalau saya berjaya senaraikan syarikat saya, 3-4 tahun akan datang, baru aku dapat duit tu. Sekarang tu tak ada. Hari ni saudara-saudari sedang saya berkempen semua, SPRM datang serbu pejabat saya, tahan budak-budak saya, kaki tangan saya selama 7 jam. Kita cakap pasal skandal 2 bilion. Dia tak siasat. Kita cakap pasal LCS, kapal. Saya dah tunjuk bukti pasal Latif Ahmad. Saya dah tunjuk wang 200 juta masuk ke syarikat-syarikat palsu. Dia tak siasat, saudara-saudari. 1 sen pun yang melibatkan syarikat saya adalah wang saya dan pelabur-pelabur. 1 sen pun tidak melibatkan wang rakyat. Yang saya buat ialah saya ambil duit poket saya, bayar kepada 150 orang budak-budak yang pandai untuk didik mereka belajar perniagaan. Duit saya, duit pelabur. Dia datang serbu Azam Baki ni, dia hantar pegawai-pegawai dia serbu sampai pukul 9 malam tadi masih kena kacau, saudara-saudari. Sebab itu saya kata ini lambang segala yang rosak dalam negara kita. Mana maruah SPRM? Rakyat bising marah pasal kapal, soal pertahanan negara. Rakyat marah pasal projek berbilion-bilion bersabit dengan infrastruktur tebatan banjir. Bukti dah keluar, dokumen dah keluar. Dia pergi kejar siapa? Dia pergi kejar budak-budak. Bila SPRM jadi alat ahli politik begini, dan saya faham kenapa. Kerana kita 3 hari lagi insya-Allah akan membentuk kerajaan. Jadi bagi mereka, ini last kopek ni. Buatlah apa yang patut. Kacaulah siapa, kejarlah budak-budak. Baik kau tembak Rafizi sebelum dia dedahkan lagi. Saudara-saudari, saya memang keras kepala lah. Tapi dia lupa bahawa semua yang bekerja dengan saya, semua yang duduk keliling saya, kalau mereka tak keras kepala macam saya, saudara-saudari, mereka tidak boleh kerja dengan saya. Dia boleh hantar serbu, dia boleh ugut, dia boleh buat apa saja. Saudara-saudari, esok saya akan teruskan lagi dengan pendedahan pasal Tuan Ibrahim Tuan Man. Saya nak tengok apa Azam Baki
Baki dan SPRM jawab lepas ini. Daripada minggu lepas saya dah kata bahawa Kementerian Kewangan dan Kementerian Alam Sekitar dan Air di bawah Tuan Ibrahim Tuan Man telah meluluskan projek secara bagi kepada syarikat kroni Mangkubumi selepas parlimen dibubarkan yang melanggar peraturan kerajaan. Tuan Ibrahim ingat saya hanya tunjuk satu dokumen. Dia panik, dia cepat-cepat suruh saman. Saya tunjuk lagi, lepas tu dia tak jawab. Dia ingat bahawa saya ada dua dokumen je. Saudara-saudari, selalunya kalau saya mula dedah sesuatu, aku boleh heret sampai berbulan-bulan, saudara-saudari. Esok, saya harap saudara-saudari, rakyat Malaysia semua tunggu pukul 11.30 pagi. Kita akan bagi pukulan mati kepada PAS dan Perikatan Nasional. Saya nak tunjukkan, dengar baik, saya nak tunjukkan bila Tuan Ibrahim Tuan Man minggu lepas kata kementerian dia belum lagi meluluskan sebarang projek selepas parlimen dibubarkan. Esok saya tunjukkan dokumen. Memang telah ada projek yang bertarikh diluluskan selepas parlimen dibubarkan, saudara-saudari. Saya nak tengok apa pimpinan kanan PAS cakap. Saya nak tengok macam mana dia nak jawab bila terang-terang dia boleh berbohong kepada rakyat. Dia boleh sucikan orang, dia boleh kata dia bersih, dia boleh kata dia tak makan duit. Saya nak beritahu kepada pimpinan, baik Datuk Seri Anwar, baik saya sendiri, baik pimpinan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Menjaga amanah saudara-saudari bukan sahaja bermakna kau tak sakau duit. Menjaga amanah bermakna kamu menjalankan tugas sehingga orang lain pun tak boleh sakau duit, saudara-saudari. Kalau kamu jadi menteri, kamu lembab, kamu tak faham, kamu tak tahu, orang buat belakang kamu buat-buat tak tahu, ana tak tahu itu, ana tak tahu ini, saudara-saudari. Orang macam itu kalau kamu jadi menteri, kalaupun kamu tak ambil duit, kamu sama berperanan menyebabkan negara kita hilang duit dan kena sakau. Sebab itu dari esok, saya dedah esok 11.30 pagi, tengok ramai-ramai. Saya nak tengok macam mana Perikatan Nasional nak jawab. Kamu kata, kalau rakyat undi kamu, negara jadi bersih. Kamu kata, janganlah gelak. Dia memang jatuh. Jahat betul lah, aku cakap macam tu dia gelak. Kesianlah dekat Perikatan Nasional kan. Dia kata, kalau undi dia, negara jadi bersih. Dia kata negara jadi sejahtera. Dia kata negara jadi stabil. Bab stabil itu kita semua dah tahu. Mereka bercakaran sama sendiri. Esok tunggu kenyataan Hadi Awang pula. Sebelum ini tak pernahlah berlaku kalau kenyataan-kenyataan ini hanya melibatkan Taqiyuddin saja. Lama-lama Hadi Awang akan gatal mulut, akan keluar satu perumpamaan binatang. Jadi kita tunggu 1-2 hari lagi, akan ada daripada Hadi Awang. Soal kestabilan kita dah tahu, yang paling tak stabil adalah Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Esok saya nak tunjukkan soal bersih pun, kita boleh tunjukkan bahawa PAS ini, kalau mereka nak mendabik dada, memberikan undi kepada PAS, melantik PAS menjadi menteri, dia akan membolehkan kawan-kawan dia dalam kerajaan itu sakau duit ikut suka, kerana kerja dia hanyalah makan gaji buta. Sebab bagi dia, pergi ke parlimen itu bukan macam sekolah, tak payah pergi tiap-tiap hari. Masuk pejabat pun kita tak tahu masuk pejabat tiap-tiap hari ke tidak. Jadi sebab itu saya dah nak tutup. Datuk Seri Anwar dah tak sabar. Langsing dia. Akhir sekali begini. Rakyat Malaysia, kita ada dua pilihan yang sangat nyata dalam pilihan raya ini. Berbaki 3 hari. Kita boleh cuba. Kita dah tengok macam mana Barisan Nasional memerintah zaman Najib.
Kita dah tengok Perikatan Nasional memerintah zaman Muhyiddin. Dah rasa. Kita dah tengok macam mana BN dan PN memerintah zaman Ismail Sabri. Semua tak selesai masalah. Semua meneruskan kepayahan kita. Apalah payahnya untuk kita cuba buat sekali saja. Kita tengok pula macam mana Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri sahaja. Dalam 3 hari yang terakhir ini, saya mohon supaya pengundi-pengundi atas pagar beralih kepada Pakatan Harapan supaya bukan sahaja kita boleh melangkaui kerusi 100, kita juga insya-Allah boleh membentuk kerajaan dengan majoriti muda, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya doakan yang terbaik. Kita terus, esok jangan lupa 11.30 pagi saya nak sampaikan kepada Datuk Seri Anwar lepas ini, kita bagi sambutan gemuruh. Saya sebut ayuh saudara-saudari sambut Malaysia, saya sebut kita saudara-saudari sambut dengan boleh, dan selepas itu saya jemput terus Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tampil ke pentas dan tutup malam ini bagi pukul TKO kepada BN dan juga PN. Okey? Ayuh! 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 Kita saya persilakan insya-Allah Perdana Menteri Malaysia yang seterusnya, Saudara Anwar Ibrahim.